Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, kita teruskan tajuk hari ini. Okey, masih lagi tajuk besarnya koordinat, nisbah dan kadaran, dan kita akan masuk nisbah dulu. Okey. Senang saja nisbah ni. Okay, awak boleh rujuk buku teks muka surat 218 hingga 221. Okey, sebelum tu kita kenal dulu apa itu nisbah. Okey. Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey, maksudnya kita akan tengok perbandingan lah, kita banding. Ini macam kita bandingkan kecil besar tu kan. Okey, tapi ni ada dua kuantiti, ada dua nilai dan unitnya mesti sama. Contoh, katalah kita buat kuantiti tu, katalah ini gambar buah kan, katalah ini buah tembikai, ini buah betik, katalah kan. So katalah ini jumlahnya adalah 1 kilo, ini 2 kilo. So ini yang dimasukkan unit yang sama. Okey, mesti unit sama. Kalau tak sama, kita kena samakan. Katalah ini adalah 1000 gram, ini 2 kilo. So kita kena bagi samalah. Kena bagi sama. Okey. Kita boleh buat nisbah ni, boleh, tapi kita kena samakan unit. Kita boleh buat bagi sama kan. So ingat, dia mesti dua kuantiti dan unit mesti sama. Okey. Tapi kita tengok dia tak perlu tulis unit. Yang ni tak perlu tulis. Bila kita dah buat macam ni, unit ni kita abaikan. Unit ni hanya kita nak pastikan dia adalah sama, baru kita boleh buat. Okay, jangan terus kita ambil 1000 nisbah 2 kilo. Tak boleh. So kita kena sama sebab dia unit tak sama. Okay. Dan dia ditulis dalam bentuk macam ni lah. A nisbah B. Okay. Tak semua tak kita tak akan tulis A nisbah B. Ini contoh. So maksudnya inilah nisbah ni. A nisbah B. Dia ada macam ni. Okay. Unit tak ada, hanya nombor sahaja. Faham? Okey, kita teruskan nombor 1, ceritanya kat sini. Okey, kita baca. Ini satu cawan gula pasir. Ibu, nampak ni anak dia nak bagi gula pasir. Mak dia pula cakap, Lin, tolong ibu sediakan satu cawan santan pekat. Okey. So mak dia nak pula satu cawan santan pekat. Mak dia nak buat apa ni? Nak buat kuih lapis. Nanti awak boleh suruh mak awak buat ni. Kuih lapis ni kan. Lepas tu tunjuk kat cikgu siapa yang dah buat. Okey. Okey. Okey, dia nak satu cawan gula pasir. Okey, dia dah bagi kat mak dia satu cawan gula pasir. Mak dia nak pula satu cawan santan pekat. Okey, kita tengok dekat sini, dekat A ni. Dia kata berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat. Unitnya apa? Cawan kan, dia guna cawan untuk ukur. Okey. So sama kan? Kalau sama boleh kita buat. Okay, so ini satu cawan, ini pun satu cawan. So cara nak tulis nisbahnya hanyalah 1 nisbah 1. Itu saja. Okay. So awak kena tulislah bilangan nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat ialah 1 nisbah 1. Itu je jawapan dia. Okay, kita tengok pula B. Dia kata nyatakan nisbah bilangan cawan gula pasir pula kepada bilangan cawan tepung beras. Dia nak tepung beras pula. So unitnya sama. So apa jawapannya? Okay, 1 nisbah 2. Dah siap. Senang je kan? So nisbah 1 kepada 2 ditulis sebagai 1 nisbah 2. Okay, 1 kepada 2. Nisbah 1 kepada 2. Okay, so inilah ni. Kalau awak tulis ni, orang tahulah ini awak buat nisbah. Okay, nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras ialah 1 nisbah 2. Okay. Next, nombor 2. Bilangan buku cerita yang dibaca dalam seminggu oleh 4 orang murid. Okay, kita tengok. Ada murid Janaki, Cherry, Kun dan Nora. Okay. Janaki berapa? Dia baca buku 1. Okay. Cherry 4, Kun 6, Nora 5. So, tengok soalan dia. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki. Mana Janaki? Ni 1 kan. Kepada, maksudnya kita dah tahu dah 1 kepada
bilangan buku cerita Nora. Mana Nora? Ni 5. So 1 nisbah 5. Dah dapat jawapan. So tulislah nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora ialah 1 nisbah 5. Faham? Tengok pula jam ni dia cakap apa. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Sherry. Sherry mana? Sherry 4 kun 6. So boleh buatlah Janaki 1 nisbah 4, 1 nisbah 6. Kan? Senang je nisbah ni. Okey, nombor 4. Gambar menunjukkan harga 3 jenis barang yang dibeli oleh Abang Fuad. Dia beli apa ni? Penanda buku, kasut sukan dan juga telefon, kan? Kita tengok harga ni RM1, 100, RM 1000. Unitnya sama RM. So kita tak ada masalah, kita boleh buat terus. Okey, apa soalannya? Nyatakan nisbah harga penanda buku kepada kasut. Penanda buku berapa? RM1. RM1 kan harga dia. RM1. Kemudian kasut RM 100. So kita dah boleh buat terus 1 nisbah 100. RM kena tulis, tak payah unit, tak perlu, hanya nombor saja dekat nisbah. Okay, so awak dah tulis ni 1 nisbah 100 dan ayatnya nisbah harga penanda buku kepada harga kasut ialah 1 nisbah 100. Okay, dia nak pula harga penanda buku kepada harga telefon. Penanda buku berapa? RM1. Tulis RM1 dan telefon RM1000. So dah boleh tulis kan? Jawapannya 1 nisbah 1000. Senang je. Okay, ini tulislah nisbah harga penanda buku kepada harga telefon ialah 1 nisbah 1000. Okay, next. Yang bawah ni, nombor 5. Lihat gambar di sebelah. Okey, nyatakan nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Okey, kita nak timun kepada lobak. Okey, kita buat dulu. Timun berapa? 1 liter. 1 liter lobak 4000. Ni sini 4000 mililiter. Sama tak unit? Tak sama. So kita kena bagikan sama. Okey, tengok. 1 liter sama dengan berapa ml? 1000, kan? 1000 ml. So ini 4000 ml. So maksudnya kita bahagi, kita nak tukar kepada liter lah. Kita bahagi 1000. Dapat berapa? Dapatlah 4 liter. Okay. So kita nak tukarlah 4 ml ni. 4000 ml. Bahagilah 1000. Okay. Kan? Ni ml. Dah lupa? Ni darab. ml ke liter bahagi. So bahagi 1000. Kita potong saja. Okey, dapatlah 4 liter. Tinggallah 4 liter. So dah sama dah unit. Boleh buat tak? Boleh. So jawapannya 1 nisbah 4. Okay, so jawapannya kena tulislah ayatnya. Nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak ialah 1 nisbah 4. Pastikan unitnya sama, baru kita boleh buat. Tak sama, kita samakan. Okey. Kita samakan yang ini dengan yang depan ni. Boleh? Itu saja. Okey, ingat balik. Ingat nisbah mesti unit sama. Dia tulis dalam macam ni, kepada A, kepada B ni. Dan tak perlu tulis unit. Okey.